Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Oktober bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Kita ke tajuk utama malam ini. Kapal usang dan langgar terumbu, faktor KD Pendekar karam. Juga waran tangkap terhadap individu pertama di Terengganu yang dihukum sebat. Kapal usang dan kesilapan pandu arah merupakan faktor yang menyumbang kepada insiden KD Pendekar karam. Ogos lalu, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengesahkan laporan siasatan itu melalui satu kenyataan media yang dikeluarkan. Lembaga Siasatan TLDM mendapati berdasarkan rekod laluan kapal, KD Pendekar tersasar dari laluan dan terlanggar terumbu punggai. Selain itu, faktor kapal usang yang sudah berusia 45 tahun menyukarkan kawalan banjir. Ia disebabkan kelemahan struktur badan kapal dan mempercepatkan air merebak ke kompartmen lain. Dalam kenyataan sama, TLDM turut mengesahkan punca kematian penyelam TLDM, Laskar Kelas 1 PLM Arman San Hermansa, ketika operasi salvage KD Pendekar adalah akibat lemas. TLDM turut mendedahkan tali keselamatan yang digunakan Arman San tersangkut di badan kapal dan langkah kecemasan yang dilakukan penyelam tidak berhasil menyebabkan beliau lemas. Lembaga siasatan juga berkata, arus yang tidak menentu memukul lumpur di dasar mengakibatkan jarak penglihatan menjadi sangat terhad iaitu sekitar 1 kaki pada hari kejadian. Tenaga Nasional Berhad TNB menjadi syarikat berkaitan kerajaan GLC pertama yang bersetuju untuk menaikkan kadar gaji minimum kepada RM1,700. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata syarikat utiliti itu juga bersetuju menaikkan gaji dan pendapatan seluruh warga kerjanya. Saya ucap terima kasih kepada pengurusi dan lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi TNB kerana bersetuju untuk menjadikan GLC pertama yang menyahut seruan kerajaan. Pertama, untuk menaikkan kadar gaji minimum anggota TNB. Kemudian, meluluskan kenaikan gaji dan pendapatan bagi seluruh warga kerja TNB. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis sambutan ulang tahun ke-75 Tenaga Nasional Berhad di Ibu Negara siang tadi. Tambahnya, TNB yang diuruskan dengan efisien bukan sahaja mencatat keuntungan tetapi turut menjaga kebajikan kaki tangan. Datuk Seri Anwar ketika pembentangan Belanjawan 2025 mengumumkan kenaikan kadar gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 yang akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Lebih 80 juta ringgit kutipan fee pensijilan halal dari tahun 2012 hingga 2023 diterima oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri MAIN dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata jumlah yang diterima itu membabitkan 85,893 syarikat sebagai pemegang saham. Katanya kutipan itu adalah berdasarkan proses audit kecukupan dan analisis ramuan. Kewujudan sijil halal ini memberikan keyakinan kepada pengguna. Jadi kalau kita tengok daripada statistik yang saya bacakan tadi, ada peningkatan daripada sudut syarikat yang memiliki sijil halal ini. So ada kaitan daripada sudut keyakinan pengguna dan keyakinan syarikat untuk memiliki persijilan halal Malaysia ini. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Labis Pang Hot Leong berhubung perincian jumlah keseluruhan yang dikutip JAKIM untuk pengeluaran sijil halal bagi setiap tahun dari tahun 2012 hingga 2023 dan jumlah sijil halal yang dikeluarkan untuk tempoh yang sama.
Menjawab soalan tambahan sama ada kementerian merancang mewajibkan pemilik kedai bukan Islam untuk mendapatkan sijil halal, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, perkara itu sudah dibincangkan di peringkat Kabinet. Katanya mesyuarat jemaah menteri pada 18 September lalu bersetuju mengekalkan dasar sedia ada bahawa permohonan sijil pengesahan halal adalah bersifat sukarela. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menyangkal dakwaan bahawa definisi Ahli Sunnah wal Jamaah Aswaja telah mengeluarkan ahli hadis dari Aswaja itu sendiri. Yang di-Ketua Yadim, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus bagaimanapun berkata, kedudukan ahli hadis itu perlu diperhalusi, bukan hanya bergantung kepada pengakuan semata-mata. Pada hari ini terdapat kelompok yang mendakwa bahawa definisi ini telah mengeluarkan ahli hadis daripada Aswaja. Tidak sama sekali. Kita tidak sesekali berbuat demikian, bahkan definisi ini merangkumi lebih luas daripada itu. Cuma kita ingin tahu siapakah ahli hadis yang dimaksudkan. Bukan sekadar mereka yang mendakwa mereka adalah ahli hadis, tetapi entah berapa banyak hadis yang mereka hafal, dan entah daripada mana asal-usul mereka. Beliau berkata demikian dalam ucap tama khas Seminar Antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis 2024 atau Aswaja 2024 yang dijalankan secara dalam talian pada Sabtu lepas anjuran Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Dalam seminar sama, Dekan Fakulti Pengajian Contemporary Islam UNIZA, Profesor Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi berkata, dakwaan berat bahawa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tiada kaitan dengan majoriti ulama hadis dan Rasulullah sendiri boleh membuka ruang permusuhan sesama Islam. Ada dakwaan bahawa akidah kita ini tiada kaitan dengan generasi salaf yang terdiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, para sahabat ridwanullah alaihim, para tabi'in dan juga tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Ini merupakan satu dakwaan yang sangat berat yang membuka ruang cacian dan permusuhan terhadap majoriti umat Islam. Resolusi dalam seminar itu antara lain menyebut majoriti ulama hadis berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, manakala sebahagian kecil ulama hadis berpegang dengan aliran Fudala Al-Hanabilah yang tidak bercanggah dengan pegangan ulama hadis lain. Bagaimanapun terdapat kelompok kecil dalam aliran Al-Hanabilah cenderung kepada fahaman yang percaya Allah Subhanahu wa taala mempunyai jisim dan fahaman yang mudah mengkafirkan umat Islam dalam perkara khilafiyah. Seterusnya, Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang buruh binaan yang juga individu pertama di Terengganu dijatuhi hukuman sebat pada 19 Februari lalu kerana gagal hadir pada prosiding sebutan kes khalwat berulang. Hakim Kanan Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu, Kamal Ruazmi Ismail memerintahkan demikian ke atas Muhammad Effendi Awang, 42 tahun, selepas membenarkan permohonan timbalan Ketua Pendakwa Syari'i. Mahkamah juga turut mengeluarkan notis kepada penjamin dan menetapkan 20 November depan bagi sebutan waran tangkap. Ini adalah kesalahan ketiga yang dilakukan tertuduh dan pernah dihukum sebelum ini kerana kesalahan yang sama. Pada Februari lalu, Effendi telah dikenakan 4 sebatan dan denda RM3,000 selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 31(A) Enakman Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu Pindaan 2022 kerana berkhalwat. Sebelum ini tertuduh juga pernah didenda RM2,700 atau 3 bulan penjara selepas mengaku salah bagi pertuduhan khalwat pada 11 Julai 2023. Berdasarkan Enakman Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu Pindaan 2022, kesalahan khalwat bagi kali kedua dan seterusnya boleh dikenakan hukuman sebatan sehingga 6 kali, denda sehingga RM5,000 atau 3 tahun penjara. Seketika nanti, sindiket hantar dadah 100 kg guna kurier. Al-Hijrah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah dengan berat kasar 105 kg
bernilai 3.3 juta ringgit. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Bahagian Penguatkuasaan dan Pematuhan Ridwan Abdullah berkata sindiket membungkus bahan kristal jernih disyaki metafetamin menggunakan bungkusan teh herba Cina dan menggunakan perkhidmatan kurier untuk mengelak kegiatan mereka dikesan. Katanya hasil pemeriksaan rutin di sebuah gudang syarikat logistik di Shah Alam, Selangor pada 15 Oktober lalu, anggota cawangan narkotik Kastam telah menyita 5 buah kotak. Penyelundup menggunakan perkhidmatan syarikat penghantaran cepat iaitu courier service daripada Lembah Kelang untuk dihantarkan ke destinasinya di Sabah. Barang-barang dipacking dalam teh herba Cina bagi mengelirukan pasukan penguatkuasaan. Penghantaran juga dilakukan ke alamat yang tidak betul. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar di cawangan narkotik Ibu Pejabat Kastam Nilai petang tadi. Ridwan berkata, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jelasnya, semakan CCTV di gudang terbabit juga telah mengesan kehadiran seorang lelaki yang disyaki pengirim bungkusan terbabit. Tambahnya lagi, dadah itu dipercayai dari negeri di utara dan berkemungkinan hasil penyeludupan menerusi laluan darat dan laut dari kawasan Segitiga Emas. Dadah itu berkemungkinan diedarkan ke Indonesia berikutan harganya 4 kali lebih tinggi di negara itu. 3 suspek sindiket pengedaran dadah di Berkas bersama 20 bungkus dadah jenis syabu seberat lebih 22 kg bernilai lebih RM700,000. Suspek ditahan di dalam satu serbuan di sekitar Bandar Sri Alam, Johor pada 18 Oktober lepas. Ketua Polis Daerah Sri Alam, Superintendent Muhammad Suhaimi Ishak berkata, polis berjaya menahan 2 lelaki tempatan dan seorang wanita warga asing berusia 40 hingga 58 tahun dan 2 daripada mereka merupakan suami isteri. Muhammad Suhaimi berkata, sindiket itu menjadikan kenderaan sebagai tempat menyimpan dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan selain dibungkus dalam paket kecil untuk jualan sendiri. Dia macam transporter, ada macam dia ambil satu barang ni daripada KL, dibawa ke sini, sama ada dia akan tinggalkan kereta bersama barang kes dengan kunci sekali. Kemudian dia akan berhubung dengan orang lain, akan ambil barang ni, bawa ke tempat mereka sendiri dan akan pulangkan kembali kereta itu di tempat asal. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Alam, Johor. Jelasnya, kegiatan sindiket itu aktif beroperasi sejak Julai tahun ini. Ketiga-tiga suspek mempunyai 10 rekod lampau berkaitan dadah. Kesemua suspek direman 13 hari sehingga 31 Oktober depan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Usaha merealisasikan impian negara sebagai destinasi pelancongan Muslim utama. Islamic Tourism Centre ITC giat mempromosikan pelancongan dan hospitality mesra Muslim MFTH kepada semua pengunjung. Dan kali ini dengan kerjasama Kementerian Luar, seramai 13 pemain industri pelancongan seluruh dunia menyertai program pelancongan mesra Muslim untuk merasai sendiri pengalaman dan sedikit sebanyak membantu pelancong luar memahami konsep pelancongan mesra Muslim yang ditawarkan. Visitors Program Unlocking Malaysia's Gems MFTH Familiarisation Program disertai 13 peserta luar negara dan menjadikan Perak sebagai destinasi mesra Muslim pertama untuk program itu. Menerusi program yang berlangsung selama 10 hari itu, kesemua peserta bakal menikmati pengalaman percutian mesra Muslim di mana mereka akan melawat beberapa masjid selain beberapa lokasi pelancongan. Secara tidak langsung, ia dapat menjelaskan kepada mereka bahawa pelancongan mesra Muslim bukan hanya terhad kepada orang Islam semata-mata. Menurut Ketua Pengarah Islamic Tourism Centre, Mizran Nordin, selain melihat sendiri keunikan mesra Muslim yang ditawarkan, pelancong juga dapat mempelajari sejarah Islam di dalam negara. Kita menyuntik destinasi pelancongan Islam untuk
pemahaman untuk minat mereka, jadi mereka boleh mengamati nilai sejarah Islam dalam pelancongan Islam di Malaysia itu sendiri. Antaranya masjid-masjid yang kita memperkenalkan dalam Lautan Kandil ini termasuk Masjid Panglima Kinta, Masjid Paloh di Ipoh dan juga Masjid Ubudiah di Kuala Kangsar. Jelasnya inisiatif itu merupakan nilai tambah dalam industri pelancongan sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Sementara itu, rata-rata peserta yang ditemui memaklumkan program ini begitu menarik dan menjadi pengalaman baharu buat mereka. Bahkan ada yang menyifatkan pelancongan mesra Muslim ini sebagai satu medium dakwah yang baharu. I'm interested and first of all, not only the Muslim society and the non-Muslim society, and they get aware about the Malaysian culture, heritage and the history. And while they are visiting here, there are spots, so they can also learn about the family with the Muslim culture, right? So that's also indirect, you can say, is a tabligh, yeah? I think they're doing a very good job. It's also necessary, so people know where to go, what is possible for them to do. As far as South Africa is concerned, South Africans are already visiting Malaysia, but for myself, this particular program has helped me see what the new products are post-COVID lockdown and what the changes are on the ground. Selain Perak, peserta akan dibawa ke lokasi pelancongan seperti Pulau Pinang, Pulau Langkawi, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM terbit demografi perniagaan 2022. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, statistik itu merupakan indikator antaranya bagi mengukur tahap daya saing perniagaan, pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan hasil dari penubuhan enterprise baru. Penerbitan itu memaparkan 3 parameter asas iaitu bilangan enterprise, bilangan penubuhan dan penutupan enterprise serta kadar survival enterprise di Malaysia dengan kadar tertinggi direkodkan pada tahun 2022 iaitu 7%, manakala kadar terendah dicatatkan pada 2020 dengan 6.4%. Manakala kadar penutupan enterprise sentiasa melebihi kadar penubuhan kecuali pada tahun 2021 berbanding kadar penutupan enterprise tertinggi dicatatkan pada tahun 2017 iaitu 11.4%, manakala terendah dicatatkan pada 2021 iaitu 4.4%. Dalam tempoh 2017 hingga 2022, bilangan enterprise tertinggi dicatatkan pada tahun 2017 iaitu 726,362. Bilangan enterprise menunjukkan trend yang menurun bagi tempoh 4 tahun berturut-turut bermula pada tahun 2017 dengan bilangan enterprise terendah dicatatkan pada tahun 2020 iaitu 681,832. Ini berikutan daripada penularan pandemik COVID-19 di mana Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bermula pada 18 Mac 2020 dengan hanya essential sektor dibenarkan beroperasi sekaligus menyebabkan kebanyakan perniagaan terjejas. Bilangan tertinggi dicatatkan pada tahun 2022 iaitu 48,124 manakala terendah dicatatkan pada tahun 2020 dengan 43,928. Sementara itu, kadar 5 tahun survival enterprise yang ditubuhkan pada tahun 2017 adalah 66.1%. Sekembali nanti, Israel haramkan agensi PBB beroperasi. Israel mengharamkan Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA daripada beroperasi di Israel dan Baitul Maqdis Timur. Rang undang-undang RUU itu diluluskan dengan 92 undi menyokong dan 10 menentang selepas bertahun-tahun Israel mengkritik UNRWA.
Sejak 7 Oktober tahun lalu, rejim Zionis tidak henti-henti menuduh UNRWA diperalatkan oleh kumpulan pejuang Islam. Larangan ke atas agensi PBB yang sekian lama memberikan bantuan dan sokongan penting di seluruh wilayah Palestin dan kepada pelarian Palestin di tempat lain selama lebih dari 7 dekad akan menyukarkan kerja kemanusiaan di Gaza jika dilaksanakan. Namun tidak semua ahli parlimen Israel menyokong pengharaman UNRWA. מי שלא מכיר בזכות ההגדרה העצמית הוא זה שמביא את ההצעה הזאת שהיא המשך ישיר של אי ההכרה בעם. Satu siri siasatan mendapati beberapa isu berkaitan neutraliti di UNRWA dan menentukan bahawa 9 pekerja mungkin terbabit dalam serangan 7 Oktober tetapi tidak menemui bukti untuk tuduhan utama Israel. Larangan itu yang berkuat kuasa dalam 90 hari. UNRWA yang diwujudkan pada 1949 untuk menyokong pelarian Palestin di Asia Barat kehilangan sekurang-kurangnya 223 kaki tangannya yang terbunuh dan 2/3 daripada kemudahan agensi itu di Gaza rosak atau musnah sejak perang bermula. Sheikh Naim Qasim dipilih menggantikan Hassan Nasrallah yang maut dalam serangan Israel di selatan Beirut bulan lepas sebagai pemimpin Hezbollah di Lubnan. Qasim merupakan timbalan Nasrallah sebelum ini. Ketua Majlis Eksekutif Hezbollah, Hashim Safiuddin, pada awalnya dijangka menggantikan Nasrallah. Namun beliau juga terbunuh dalam serangan Israel di pinggir selatan Beirut tidak lama selepas pembunuhan Nasrallah. Qasim, 71 tahun, adalah antara pengasas Hizbullah pada 1982 dan dilantik sebagai timbalan Setiausaha Jeneral sejak 1991, iaitu setahun sebelum Nasrallah mengambil alih kumpulan berkenaan. سنستمر كحزب الله في إعداد العدة ومراكمة القوة وزيادة العديد والتجهيز اللامتناهي بقدر ما نستطيع من أجل أن نبقى في الميدان نواجه إسرائيل ومن وراء إسرائيل من الذين يدعمونها. Beliau dilahirkan di Beirut pada 1953 dan berasal daripada keluarga dari kampung Kfar Fila di sempadan dengan Israel. Selepas Nasrallah secara umum bersembunyi susulan perang kumpulan itu dengan Israel pada 2006, beliau muncul sebagai pegawai paling senior yang berterusan membuat penampilan awam. Selepas 20 tahun, Mahkamah Thailand menggugurkan pertuduhan membunuh 85 individu ke atas 7 pegawai askar termasuk bekas pegawai kanan tentera, dan ia sekaligus mengakhiri harapan untuk waris dan mangsa yang terselamat menuntut keadilan. Pertuduhan kes itu digugurkan mahkamah di wilayah Selatan Naritiwat semalam berikutan had masa selama 20 tahun bagi kes pembunuhan beramai-ramai tak baik tamat pada Jumaat lalu atau 25 Oktober 2024. Kes itu digugurkan dan tidak boleh dibuka semula memandangkan semua defendant belum pernah ditahan dan dihadapkan ke mahkamah sebelum ini. Pada 25 Oktober 2004, pasukan keselamatan dilapor melepaskan tembakan ke arah penunjuk perasaan di luar balai polis di Bandar Takbai Naratiwat mengorbankan 7 mangsa. Rentetan tembakan itu, 78 dilapor mati lemas selepas ditahan dan diletakkan di dalam trak tentera dalam keadaan meniarap dan saling bertindih sambil tangan mereka diikat ke belakang. 7 pegawai termasuk bekas pegawai kanan tentera diletakkan dalam senarai dikehendaki tetapi mereka mengelak daripada ditahan sehingga tempoh had masa tamat. Biarpun beberapa permohonan maaf dikemukakan kerajaan selain pempasan diberikan kepada keluarga mangsa pada 2012, namun tiada sebarang pertuduhan dibuat sehingga Ogos lalu. ขอโทษแค่นั้นเองและไม่ยอมรับการกระทำที่ทำไปถ้าดูจากคลิปแล้วโอ้ยไม่น่าให้อภัยเลย Konflik itu mengorbankan lebih 7,000 mangsa sejak Januari 2004 dan terdapat pelbagai dakwaan mengenai salah guna kuasa pasukan keselamatan Thailand. Waris dan mangsa terselamat mengadakan upacara ulang tahun ke-20 tragedi terbabit Jumaat lalu bertujuan menuntut keadilan.
Laporan itu menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.